Maksud dia apa tuan-puan? Hello. Puasa je ya. Apa maksud dia? Dan aku berlindung daripada kejahatan yang aku lakukan. Sana'a ni dalam bahasa Arab, kalau kita nampak kilang, kilang tu kita panggil masna'. Masna' ni maknanya benda yang mengeluarkan sesuatu. Produce something. Masna', kilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih pada yang Ustazah hormati, pengerusi Biro Muslimah Masjid Al-Falah USJ. Lupa dah USJ berapa. USJ 9. Yang berbahagia Al-Fadilah Kekanda Hajah Salwa, seluruh ahli jawatankuasa Biro Muslimah Masjid Al-Falah, Datuk Datin yang dikasihi sekalian, seterusnya para sahabat-sahabat, tuan-puan, para muslimah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Clear tak suara Ustazah Kak? Okey ya? Masya Allah, Ustazah pun terpegun tengok pelamin. Yang pasti memang bukan untuk Ustazah lah ya, tapi untuk majlis khatam Quran kan. Dan Ustazah sebenarnya telah diminta untuk pakai baju warna, bukan, warna macam ni. Nude. Tapi Ustazah lupa. Dalam kereta baru teringat. Suruh anak pusing, dia kata tak payahlah Umi, dunia semua tu, dia kata. Dia kata pusing-pusing, tak payah, dunia semua tu. Terus jalan, ya. Jadi terimalah seadanya, tak ikut tema hari ini, pakai hitam je. Apapun, mari sama-sama kita mulakan, sahabat-sahabat, tuan-puan, para muslimah yang dikasihi sekalian, dengan kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Dan insyaAllah kita akan ikuti dengan selawat terlebih dahulu, kemudian baru Ustaz lanjutkan dengan tausiah kita pada hari ini insyaAllah. Ustaz minta izin tukar mic ni boleh? Ya? Sebab mic ni dia bergerak-gerak kat kepala Ustazah, ya? Kurang selesa. Boleh dengar Boleh kan? Ya, insyaAllah. Baik, kita selawat dulu, selawat tafrijiyah insyaAllah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi
به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه. Alhamdulillah. Para muslimah yang dikasihi sekalian, Ustazah sebenarnya baru balik daripada umrah, daripada Madinah, ya. Dan buat balik sekali sakit tekak. Alhamdulillah. Jadi Ustazah bercakap tidak kuat. Maknanya para muslimat lah yang kena dengar betul dengan telinga belah kanan, telinga belah kiri. Boleh? Ya, betul-betul sebab tak boleh tekan suara Ustazah. Ya, nanti dia perit. Kak Salwa pula tak sedia air. Kan? Ya, jadi nak kena berjaga sangat. Sebab Ustazah sakit tekak. Tapi apa pun insya-Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan minta maaf kadang-kadang Ustazah pun duduk macam ni sebab kakinya panjang. Kerusinya rendah. Subhanallah, ya. Jadi nantikan supaya tak terasa macam kurang adab dan sebagainya, ya. Mungkin itu reflect yang Ustaz tak dapat nak kawal. Kadang-kadang jadi terduduk macam ni, ya. Minta maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan kita selesa, ya, sepanjang majlis tausiah akhir Ramadan ini. Para muslimah yang dikasihi sekalian, doa apa yang disuruh untuk kita perbanyakkan? Terutama pada malam Al-Qadar. Nak dengar? Baca sikit. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh jadi pada satu ketika dulu bila kita baca doa ini, kita rasa macam doa ni biasa saja. Bahkan kita cari-cari lagi, mana doa lain ada tak? Doa lain. Tapi ini bukan Ustazah yang cakap, tuan-puan sekalian. Tapi ini adalah apa yang dinukilkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang Nabi suruh perbanyakkan? Permohonan kepada Allah, doa kepada Allah pada malam Al-Qadar ataupun pada malam-malam Ramadan. Inilah doa yang kita baca tadi. Tapi semakin kita memahami makna kepada doa ini, semakin kita melewati perjalanan usia, perjalanan hidup kita, doa ini menjadi semakin dalam maknanya untuk kita hayati. Betul tak tuan-puan sekalian? Perasan tak sahabat-sahabat? Dalam doa ini kita diseru ataupun kita diajar untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu. Allahumma innaka afun. Ini adalah pujian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-afu, ini adalah daripada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Allah, kamu adalah Al-afu, zat yang maha pemaaf. Puji dulu Allah. Bahkan tak cukup dengan itu tuan-puan sekalian. Tuhibbul afwa. Kamu cinta, kamu suka, kamu senang untuk memaafkan. Masya Allah, subhanallah. Sebab itu sebelum Ustazah, ini bukan tajuk Ustazah pada hari ini, ya, tapi ini mukadimah Ustazah. Untuk kita memahami makna al-afu itu dengan sebaik-baiknya.
dengan sedalam-dalamnya. Bukan sekadar kita menterjemahkannya sebagai Maha Pengampun. Tapi al-afwu itu maksudnya adalah yang menghapuskan tanpa bekas. Masya Allah, subhanallah. Hapus tanpa bekas. Kesalahan, kesilapan, kelemahan, kekurangan, dosa, maksiat, kekhilafan, kekeliruan yang kita sedar, yang kita tak sedar, yang kita tahu, yang kita tak tahu. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu keadaan diri kita dan dosa kita daripada diri kita sendiri. Semua itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa sebarang kesan. Sebab setiap dosa yang kita buat, tuan-puan sekalian, setiap maksiat yang kita buat pasti memberi kesan. Betul tak? Anak Adam yang melakukan dosa, apa yang berlaku pada hati dia? Satu titik hitam pada hati dia. Itu yang dalam hati. Anak-anak Adam yang ini kita yang melakukan dosa, apa yang berlaku? Dosa itu adalah benih keburukan yang kita tanam. Akan kita tuai juga keburukan daripada benih keburukan dan kejahatan yang kita tanam. Seperti mana kita tanam benih yang baik, satu hari nanti kita akan tuai juga benih-benih kebaikan. Tidak ada yang disifatkan macam ni. Alah buat dosa, tak apa pun, tak ada apa-apa. Alah buat jahat, tak apa pun, tak ada apa-apa. Alah buat silap, tak ada pun, tak ada apa-apa. Formula ni salah, tuan-puan. Sebab setiap kesilapan yang kita buat, dosa yang kita buat, maksiat yang kita buat, akan ada bekasnya kembali kepada diri kita, kesan dia. Kalau kita tengok pada zikir Sayyidul Istighfar, wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Apa maksud dia? Saya nak dengarlah suara-suara khatam-khatam Quran ni, para pengkhatam Quran. Apa maksud dia? Wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Dalam Sayyidul Istighfar ada. Maksud dia apa, tuan-puan? Hello. Puasa je, ya. Apa maksud dia? Dan aku berlindung daripada kejahatan yang aku lakukan. Sana'a ni dalam bahasa Arab, kalau kita nampak kilang, kilang tu kita panggil masna'. Masna' ni maknanya benda yang mengeluarkan sesuatu. Produce something. Masna', kilang. Sana'a ni maknanya benda yang kita buat yang akan mengeluarkan hasil. Pasti ada output dia. Benda jahat yang kita buat ada output dia. Ada kesan dia. Ada hasil dia. Sebab itu kita berlindung dengan Allah. Ya Allah, aku berlindung daripada kejahatan yang aku buat. Nanti ada hasil. Nanti ada natijah. Nanti ada kesan. Dan subhanallah, sahabat-sahabat sekalian, bila kita memahami makna al-afu, Allah mengampunkan dosa, kesalahan, kesilapan, kecuaian, sengaja atau tidak sengaja kita, dihapuskan habis-habis sampai kepada kesan-kesannya pun tidak akan kembali kepada kita. Masya Allah, subhanallah. Kadang-kadang tuan-puan sekalian, yang susah, yang kita hadapi kesusahan pada hidup kita sekarang, kesan dosa yang kita tanam satu hari dulu. Betul tak? Sekarang kita rasa susah dia. Dulu kita ambil benda yang haram, tuan-puan sekalian. Hari ni kita rasa habis hilang barakah hidup kita. Dulu kita didik anak-anak kita kok pandai kepala otak kita saja. Pakai nafsu saja. Tak ada pun merujuk kepada pendidikan nabawi, kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi SAW. Hari ini kita menuai hasil dia. Dulu kita tak jaga pun lidah kita, tuan-puan. Pantang jumpa orang, kita bagi sakit hati orang. Kalimah-kalimah yang keluar, kalimah khabithah, kalimah yang buruk, kalimah yang jelek. Hari itu kita tanam perkataan buruk.
Hari ni kita tuai kesan dia, tuan-puan. Kita kehilangan kawan. Kita kehilangan sahabat. Kita menjadi kebencian masyarakat. Subhanallah. Tapi ketika mana kita menyebut Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ampunkan aku wahai yang maha al-af. Dalam arti kata, bahkan yang pernah kamu tanam daripada kejahatan dulu, kesannya juga aku hapuskan. Subhanallah. Sebab itu kalau kita menjiwai makna Allahumma innaka afun, subhanallah, sahabat-sahabat sekalian, memang kita rasa terduduklah, tersungkur kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kerana Allah yang maha baik. Allah yang maha baik. Jangan kata nak ungkit, takkan diungkit lagi dah. Jangan kata nak dedahkan, takkan didedah dah. Sebab apa? Makna daripada tuhibbul afwa, dahlah Allah itu maha pengampun, cinta untuk mengampunkan. Dalam itu terkandung makna yang terlalu dalam. Dalam itulah, subhanallah, bila sebut Allah ni dahlah maha pengampun, suka sangat nak mengampunkan, cinta sangat nak mengampunkan. Disitulah As-Sattar, disitulah Al-Ghaffar, disitulah At-Tawwab. Kenapa? Inilah bentuk kecintaan untuk memberikan keampunan. Maka Allah As-Sattar, Allah menutup keaiban-keaiban kita. Allah Al-Ghaffar, Allah memberikan keampunan kepada kita. Allah At-Tawwab, Allah menerima permohonan taubat kita. Subhanallah. Semuanya terkandung dalam doa. Apa nak sebut doa ni ya? Doa yang Masya Allah, doa peninggalan, warisan ya, yang telah dihadiahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua untuk kita perbanyakkan. Jiwai doa ni sahabat-sahabat. Sebab apa? Sebab kita orang berdosa. Dan kita tak sanggup nak menanggung akibat daripada dosa-dosa yang kita dah buat. Kita takkan ada kemampuan untuk menanggung semuanya. Tak sanggup. Kalau kita nak merayu pada Allah, kita akan sebut macam-macam. Wahai Allah, aku dah tua untuk menanggung kesan daripada dosa aku. Makin kita tua, kita jadi ibu yang sangat sensitif. Betul tak tuan-puan? Makin kita tua, lagi cepat terasa. Takkan aku nak tanggung dah tua-tua ni hasil daripada anak-anak yang aku tak didik dengan sempurna. Aku tak sanggup tanggung, ya Allah. Ya Allah, aku dah tua dah, ya Allah. Aku nak tanggung kesan daripada harta yang tak haram, tak syubhah yang datang dalam perut aku. Aku bawa balik pada keluarga aku. Aku dah tak larat tanggung, ya Allah. Aku tak mampu nak tanggung, ya Allah. Dan masa aku pun tak tahu sakit bakinya berapa tahun, berapa bulan, berapa hari je yang ada untuk aku, untuk hidup atas muka dunia ini. Maka al-afu, wahai yang maha pengampun, berikan aku keampunan. Kerana engkau cinta untuk mengampunkan. Yang semuanya engkau hapuskan. Dosanya dihapuskan, kesannya dihapuskan, bekasnya dihapuskan. Bahkan As-Sattar, kau tutup aibku, ya Allah. Di dunia dan di akhirat tidak terdedah keaiban tersebut. Fa'fu anni, maka ampunkanlah aku, ya Allah. Jadi sebab itu kan muslimat sekalian, kalau kita nak tidur malam-malam Ramadan, tidur malam, tidur siang. Siang tidur tak? Ke nak tidur sekarang? Tidur malam ialah tidur siang. Biarlah kita tidur tu dalam keadaan baca je terus. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Masak kat dapur, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sampai subhanallah, sampai macam mana nak cakap hati kita, seluruh jiwa raga kita, seluruh yang ada pada diri kita ni betul-betul menjiwai makna daripada doa keramat ini. Iaitu Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, dan insyaAllah pada hari ini sahabat-sahabat sekalian, tausiah ringkas Ustazah.
Kak Salwa dia marah tu dengan punya ringkas-ringkas tu. Ya. Kalau tak ringkas sampai maghrib. Kalau ringkas sampai Zuhur, pilih nak yang mana? Ringkas ya. Okay lah, ringkas dalam setengah jam Hari ni Ustazah nak sebagai pesanan lah ya, pesanan pada diri Ustazah juga. Dah pesan dah kat diri Ustazah. Sekarang Ustazah kuatkan dengan mic kepada orang lain. Ya, tapi Ustazah dah cakap kat diri Ustazah juga dah. Alhamdulillah. Ustazah kata begini tuan-puan. Ramadan ni bakal berlalu. Betul kan? Bakal berlalu. Seperti mana Ramadan tahun lepas pun dah tak ada dah. Ya? So datang Ramadan tahun ni 1445 Hijrah. Tapi ia akan bakal berlalu. Sedar tak sedar, kalau kita ingat balik pada hari pertama puasa dulu, tuan-puan, cuba ingat-ingat baliklah hari pertama puasa dulu kan. Masa kita buka puasa hari pertama, ada tak anak beranak kita yang sebut macam ni? Baru hari pertama. 29 hari lagi ni. Macam tu hari pertama dulu kan, ya? Sebab saya cakap tu sebab dalam family Ustaz pun ada yang sebut macam tu juga. Ya, tengah-tengah lepas makan basuh-basuh pinggan tu ada yang sebut. Wah, baru hari pertama ni. Ada 29 hari lagi. Masa tu mungkin kita fikir macam lama ya Ramadan ni. Panjang je ni Ramadan 30 hari ni. Sebab apa? Wah, baru hari pertama. Baki lagi 29. Tapi subhanallah tuan-puan sekalian, hari ni hari ke berapa? Hari ke-26. Tak lama lagi tuan-puan akan mendengar apa dia insya-Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Takut jiran dengar, dia ingat Masjid Al-Falah dah raya. Kan jadi fitnah pula. Jadi setakat tu lah kita takbir kan. Tak lama lagi kita dengar takbir raya tuan-puan. Nak bagi tahu Ramadan berlalu. Ia hanyalah satu jenis yang pendek. Bukan panjang. Maka kita kata kepada diri kita tuan-puan, apa dia? Ramadan ni bakal berlalu, tapi ada dua perkara sekurang-kurangnya. Mungkin banyak lagi yang lain. Ya, tapi sekurang-kurangnya Ustazah ingatkan diri Ustazah. Dan hari ni Ustazah ingatkan sahabat-sahabat yang Ustazah kasihi. Sekurang-kurangnya dua kata kunci ini peganglah. Yang pertama adalah ubudiyah kepada Allah. Yang kedua adalah istiqamah. Jagalah dua benda ni. InsyaAllah lepas Ramadan Syawal. Tapi dua nilai ni tuan-puan tidak pernah luput walaupun lalu pun bulan-bulan yang pergi meninggalkan kita. Apa nilainya? Nilainya adalah nilai ubudiyah dan nilai istiqamah. Ubudiyah. Sebab itu ada ulama yang menyatakan kita bukan penyembah Ramadan, tetapi kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bukan hamba Ramadan, tapi kita adalah hamba Allah. Siapakah yang dikatakan sebagai hamba Ramadan? Orang yang hanya buat baik pada bulan Ramadan saja. Orang yang hanya ubah diri dia, perilaku dia hanya pada bulan Ramadan saja. Sebab dia kata apa? Oh Ramadan. Sebaik saja satu Syawal, dah. Tak ada lagi dah soal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada lagi dah perkiraan untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab Ramadan yang dia segan selama ini, Ramadan yang dia rasa malu mata selama ini, dah pergi. Sekarang Syawal. Tetapi kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang terpakai pada setiap saat, setiap detik,
setiap bulan, setiap hari kita adalah hamba Allah, maka hari ni sahabat-sahabat sekalian, Ustazah nak bagi kita faham sikit tentang dua kata kunci yang besar ini. Yang pertama adalah ubudiyah, yang kedua adalah istiqamah. Masya Allah, subhanallah, dalam kajian-kajian ya dikemukakan tentang perkataan ubudiyah yang lebih kurang, kalau kita dengar bunyi lebih kurang dengan perkataan ibadah. Tapi di sana ada ulama yang memperincikan dengan lebih halus lagi. Maka disebut yang pertama ibadah, yang kedua ubudiyah, yang ketiga ubudah. Maknanya kena difahami lebih dalam lagi. Satu namanya ibadah, dua namanya ubudiyah, ketiga namanya macam mana nyebut dia tadi? Bukan Ubaidah. Ubaidah nama orang. Apa tadi yang ketiga? Ubadah. Ubadah. Baik, kita tengok dulu apa dia ibadah. Di sana ada ulama tafsir yang memberikan penafsiran kepada ayat وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'budun. Liya'budun kat sini bukan li'ibadah tapi li'ubudiyah. Sampai macam tu ulama menjelaskan tentang makna liya'budun itu. Bukan semata-mata ibadah. Kenapa? Kerana kalau makna ibadah, ibadah ini adalah kita melakukan perkara yang Allah perintahkan dan meninggalkan perkara yang Allah larang. Kita lakukan amalan-amalan yang kadang-kadang masih lagi disifatkan oleh para ulama, ia adalah ibadah-ibadah yang memiliki nilai zahir. Zahir. Macam hari ni nampak semua buat ibadah lah. Yang mana ibadah? Pakai baju putih ibadah ke khatam Quran ibadah? Jadi pakai baju putih ni apa? Ubudiyah. Ya. Sekarang ni yang mana ibadah ni yang kita buat ni? Tadi khatam Quran, ibadah. Dengar tazkirah, ibadah. Ustazah bagi ceramah, ya ibadah. Betul tak? Kita duduk iktikaf kat masjid. Niat iktikaf bagi yang terlupa. Ibadah tak? Ibadah. Sebab ini adalah perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah, yang dihukumkan, ada yang wajib, ada yang sunat, kan? Ya? Maka itu ibadah. Tetapi belum tentu ibadah itu memiliki rasa dia. Ini kita kena faham. Sekarang ramai ni orang beribadah, orang puasa belaka kan. Tapi belum tentu sampai kepada tahap ubudiyah. Ubudiyah ini adalah rasa kehambaan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu lain. Yang tu ada beza. Yang tu lebih dalam lagi. Apa dia? Rasa hamba. Ustazah cuba nak jelaskan tuan-puan sekalian supaya kita senang faham makna dia. Cuba kita tengok makna hamba. Katalah hamba nafsu. Hamba nafsu. Kalau kita tanya, tak ada orang nak mengaku yang dia hamba nafsu. Betul tak? Ke ada yang nak mengaku kat sini? Sini siapa hamba nafsu angkat tangan? Tak ada yang nak mengaku kan? Tapi tahu tak macam mana yang dikatakan hamba nafsu tu? Nafsu kita berdeham je. Berdeham. Pernah dengar nafsu berdeham? Terlintas sikit je tuan-puan. Dekat nafsu ni keinginan, maka habis seluruh tenaga dikerahkan.
fokus kita, perhatian kita, mata kita, telinga kita, masa kita tertumpu untuk menjayakan deham nafsu kita tadi. Dia baru berdeham je. Baru ternampak. Lawa tudung dia. Contoh. Berdeham je nafsu tu, belum beria-ria pun. Bukan dia pegang pun tudung orang tu tengok manik macam mana. Belum. Baru terpandang-pandang je. Sekilas-sekilas kat majlis khatam Quran tu. Lainlah apa brand dia tu, ha? Nafsu baru berdeham je. Tangan kita dah kerja dah tuan-puan, dah Google. Dah search. Dah tengok agak-agak ni jenama apa. Kalau dia duduk depan kita, diam-diam kita dah ambil gambar. Tu ada brand kat belakang tudung dia. Ambil gambar. Balik sekarang, masuk dalam kereta, enjin dah start. Minyak belum jalan. Tengok kejap. Cari kat IG. Apa ke nama benda brand ni? Nafsu kita baru berdeham tuan-puan. Kita dah kerja keras. Rela telefon Kak Salwa. Tak jadi appointment tengah hari ni. Ada hal, dia kata. Ya, ada urgent. Dia boleh guna perkataan urgent. Gantikan janji daripada seseorang. Sebenarnya apa urgent dia? Nafsu dia berdeham sebentar tadi. Subhanallah. Tiba-tiba kita tak nak ngaku yang kita ni dah diperhambakan oleh nafsu. Betul tak tuan-puan? Dah diperhambakan oleh nafsu. Sedangkan nilai yang kita nak bina dalam bulan Ramadan ni apa dia? Kamu ni hamba Allah. Kamu kena kerja. Tenaga kamu, pembuktian, pengorbanan, kesungguhan kamu adalah untuk Allah. Kerana kamu adalah hamba Allah. Allah perintahkan begitu sekali. Turunnya Al-Quran. Diutuskan Nabi SAW. Ia ditunjuk ajar oleh Nabi SAW. Bukan kata lintasan-lintasan. Ni macam ni. Ini dusturnya. Ini kitabnya. Ini Nabi. Ini Rasul. Tapi tak jadi sekuat nafsu tadi untuk kita menjayakannya tuan-puan sekalian. Sebab itu kita kena faham. Apa makna hamba ini? Hamba ni orang yang sanggup. Secara macam dah tak sedar tuan-puan. Luar sedar dah. Dengan secara automatik saja. Tubuh badan kita bekerja untuk Tuhan kita. Kalau tuannya adalah nafsu, kita tak sedar pun sebenarnya tuan-puan. Kita bekerja untuk nafsu kita. Maka hari ini nilai ubudiyah yang Ustazah jelaskan ini adalah untuk mengajak kita bermuhasabah. Bahawa rasa kehambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu mestilah benar-benar dikukuhkan, diperkasakan dalam diri kita. Bahawa aku adalah hamba Allah. Labbaik Allah. Siap untuk melaksanakan apa saja tuntutan dan perintahmu ya Allah. Dengan penuh rasa redha. Dengan penuh senang hati. Dengan penuh rasa rela. Kerana aku memiliki rasa hamba. Pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang kita lalui, yang kita buat daripada namanya ketaatan ataupun meninggalkan maksiat. Kecuali dengan rasa puas hati, senang hati, suka hati, redha untuk melakukannya. Itu ubudiyah. Tuan-puan, perkataan redha ni selalu kita sebut. Tapi nak memahaminya tu pun satu perjuangan juga. Ustazah nak bagikan analogi supaya tuan-puan ingatlah sampai bila-bila. Bila sebut redha tu nanti ingat analogi Ustazah kan, insya-Allah. Redha ni tuan-puan, bila redha tu ada dalam hati kita, bila kita disebut sebagai redha, kita tidak ada rasa terbeban. Itu redha.
Bila tak ada rasa terbeban, tak fikir pun, tak ada apa, yelah macam orang redha dengan nafsu. Orang redha dengan nafsu ni tuan-puan sekalian, dia tak rasa terbeban. Tak rasa terbeban. Dah 5 kedai dia pergi. Bukan 5 kedai, 5 mall. Okay, siapa? Dekat store tu dah habis. Dekat sini dah habis. Yang sini kata, oh dekat PJ ada. PJ kata, maaf kak, akak datang tadi last. Ada orang tadi beli. Nanti saya call store lagi satu. Oh ada kak, Seri Kembangan. Tak ada masalah. Jalan terus Seri Kembangan. Sampai Seri Kembangan tengok saiz tak sama. Kitanya saiz XL. Yang ada saiz S. Tak apa kak, saya call lagi. Saya rasa Kak Bangi ada. Bangi kata, ada L. Tak ada masalah, pergi Bangi. Selama je call suami, bang hari ni kita tak masak, kita order je bang. Sebab saya ada urgent. Urgent lagi. Tak ada masalah. Tapi cuba datang kuliah tuan-puan sekalian. Banyak pula beban ni kan, ya? Ada je hal. Tapi nak cerita ketika mana kita redha dengan nafsu, tak pernah jadi beban tuan-puan. Tuan-puan ingat orang, contoh ya, orang memperagakan pakaian. Naik, gini kan. Cuba suruh Kak Salwa buat. Jadi beban tak kakak? Beban. Menangis Kak Salwa. Tolonglah Kak Ustazah. Tak terbuat ke akak dia Ustazah. Tapi orang yang sudah redha nak buat benda tu tuan-puan, apa dia peduli? Macam ni lah kat atas pentas. Tuan-puan nampak tak? Dalamnya makna redha. Redha ni apa dia? Kalau redha dah wujud dalam hati kita, ia sudah tidak mengandungi beban. Demikianlah bila kita redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tidak ada rasa terbeban tuan-puan. Sudah tak jadi masalah kepada kita. Kadang-kadang mulut kata redha, tapi otak pening fikir. Mulut kata redha, tapi mulut kita tak habis-habis mengeluh. Tak redha. Sebab analogi redha tu macam ni tuan-puan. Contoh. Sahabat-sahabat nak datang majlis khatam Quran tadi kan. Masa sahabat-sahabat nak datang, nak pakai tudung kan, ada tak kena fikir-fikir kat bucu katil? Sampai suami kita tanya, kenapa awak ni lama sangat berfikir ni? Tak ada abang, awak rasa saya nak pakai tudung ke nak free hair? Ada tak berfikir macam tu? Nak free hair ke nak pakai tudung? Nak free hair ke nak pakai tudung? Alah, malas nak pakai tudung, nak free hair lah. Tuan-puan, tak pernah terlintas lagi. Betul tak? Alhamdulillah, tak pernah terlintas lagi. Untuk orang yang sudah redha dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, untuk muslimah, tutuplah aurat kalian dengan sebaik-baiknya. Dah redha dengan syariat tu, tak pernah terlintas lagi merasakan memakai tudung ni satu beban. Subhanallah. Tak pernah terfikir. Tak ada masalah langsung. Betul tak tuan-puan? Nak sidai kain, capai tudung. Orang datang, ni banyak ni orang datang ni, macam-macam ni yang datang ni. Yang datang ni barang. Bukan orang je, macam-macam order tu order ni datang. Setiap kali datang, kena capai tudung, nak sign tu. Adakah menjadi satu beban? Tak. Puas hati je nak naik tangga, nak ambil, nak pakai. Tak ada apa-apa. Kenapa? Sebab kita sudah redha. Maka Allah angkat bebanan daripada diri kita. Sebab apa? Kamu redha pada aku redha pada kamu. Dan bila aku redha kepada kamu, tidak ada bebanan lagi kepada kamu. Subhanallah. Tapi boleh jadi ada lagi sahabat-sahabat kita yang belum betul-betul redha dengan syariat itu. Sebab itu masih lagi fikir, kalau tak pakai tudung lagi cantik. Masih lagi fikir, ini tak sesuai, majlis ni tak sesuai, majlis sana tak sesuai, negara sana tak sesuai. Kenapa? Sebab belum benar-benar redha dengan syariat tersebut. Maka ia jadi beban. Demikianlah sahabat-sahabat.
Faham kita tentang redha itu dengan nafsu tadi. Apabila kita benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap ketaatan yang kita buat dalam hidup kita, yang Allah perintahkan, itu tidak menjadi bebanan pun kepada kita. Subhanallah. Taat pada suami, beban tak? Dia geleng tapi mata tu kosong. Dia geleng sambil macam tu. Tak tahulah apa dalam fikiran kan. Taat pada suami, beban tak? Sebab apa? Kita hamba Allah. Bila kita nak buat apa yang Allah perintah tu, memang buat dengan apa dia? Gembira. Senang hati. Nak memaafkan orang. Beban ataupun tidak? Beban kalau kita belum redha. Beban kalau kita belum menghayati makna ubudiyah, tuan-puan. Beban. Tapi kalau kita faham makna ubudiyah, rasa kehambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, reflect kepada diri kita apa dia? Ya Allah, aku ni manusia berdosa. Entah-entah dosa yang aku tak sengaja, yang aku tak tahu, lebih banyak daripada apa yang aku tahu. Satu hari nanti aku akan menuntut berguling-guling meminta keampunan daripada Engkau, ya Allah. Dan aku sangat mensyukuri dan menghargai ketika mana Engkau menghisap aku dengan hisap yang mudah-mudah. Lalu apalah salahnya dengan rasa kehambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memberikan maaf kepada orang-orang yang kadang-kadang tidak berniat pun nak buat salah, nak buat jahat, nak menyakitkan hati kita. Tuan-puan, boleh fikirkan cakap ustazah ni. Kita paling sakit hati dengan orang dekat ke orang jauh? Saya jawab. Selalu hari-hari sakit hati geram ni, dengan orang dekat ke orang jauh? Orang dekat. Tak adanya dengan orang dekat Zimbabwe tu, tak ada. Ya, tak ada hari-hari sakit hati dengan Kak Salwa, tak. Kecuali hari-hari jumpa Kak Salwa, ya. Tak ada. Kita selalu sakit hati dengan orang dekat. Siapa orang dekat tu? Suami, isteri, anak, mertua. Kalau duduk sekali dengan mertua, pembantu rumah kita, adik-beradik kita. Tapi percayalah tuan-puan, orang-orang dekat yang merupakan darah daging kita sebenarnya, ataupun suami ataupun isteri kita, Ustaz selalu yakin mereka bukan sengaja berniat untuk menyakitkan hati kita. Setuju tak? Tak sengaja nak niat. Tak ada suami-suami yang bangun pagi, nawaitu somaradin, dia nak sakitkan hati bini aku hari ni. Tak ada. Tak ada adik-beradik yang macam tu, tuan-puan. Kau ada tu memang lain lah. Itu segelintir sangat kecil lah. Tak ada. Tak ada yang memang aku kahwin dengan dia sebab aku nak rosakkan hidup dia. Tak ada, tuan-puan. Ia berlaku kerana kelemahan diri, kekhilafan, kealpaan, kesilapan. Sebab kita hamba Allah yang tidak sempurna. Tetapi kita yang belajar ini tiba-tiba terlalu susah untuk memberikan maaf kepada orang yang tidak sengaja. Terlalu susah untuk memberikan maaf kepada orang yang sudah tentu tidak sempurna. Sebab apa? Sebab belum benar-benar menjiwai ubudiyah, rasa hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau seorang ibu bercakap begini. Dan benda ni benar berlaku dalam hidup ustazah. Ya, Ustazah pernah cakap ke anak ustazah. Masa tu anak tu belumlah dewasa sangat. Tapi telah berlaku sesuatu lah kepada beliau, ya. Pengalaman hidup kan. Ada masa anak kita tu bagus sangat, ada masa terbuat silap. Jadi ada satu ketika tu anak ustazah ni buat silap. Dan ustazah uruskan, sebab ustazah lebih dulu notis benda tu daripada pihak sekolah. Jadi ustazah uruskan cara baiklah dengan sekolah. Terus hubungi sekolah.
Ustazah pun tak nak kacau sistem sekolah kan, jadi Ustazah urus dengan sekolah je. Dan macam itulah. So adalah beberapa minggu juga proses tu. Sampailah Ustazah terasa juga rasa malu, rasa segan, rasa marah, ya. Tapi kita kawal lah. Sampailah anak tu datang minta maaf. Kalau ikutkan geram tu macam tak naklah mudah-mudah sangat. Orang kata mudah-mudah sangat bagi maaf sekarang, senang berulang. Dia datang minta maaf. Dan Ustazah pun macam, ya Allah, macam mana aku nak buat Macam mana aku nak buat dengan anak yang datang minta maaf? Jadi pada masa tu saya cakap macam ni. Ni antara yang saya ingatlah lebih kurang. Saya kata, Umi dah menyediakan maaf untuk anak-anak Umi tu sebelum anak-anak Umi dilahirkan lagi. Macam tu je lah saya sebut. So, sebab kita ni ada pemaaf kan. Jadi, set kemaafan kita tu stok dia banyak. Jadi kita memang dah siap dah. Belum lahir pun Umi memang dah cakap dengan diri Umi, aku mesti jadi ibu yang pemaaf pada anak-anak. Tapi sekarang Umi nak anak Umi ni minta maaf dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, minta maaf dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Umi macam tak ada hak pun, tak ada hak nak menghukum ke apa, tak ada. Ya, tapi minta maaf dengan Allah, sebab bila kita minta ampun dengan Allah, islah, perbaiki diri, kita akan jadi lebih baik daripada sebelumnya. Umi tak ada kuasa tu. Umi tak dapat buat anak Umi jadi lebih baik pun. Umi tak boleh bagi hidayah pun pada anak Umi. Semuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba ya tuan-puan, kalau kita menghayati nilai ubudiyah, kita minta orang yang pernah buat salah dengan kita tu, kamu kembalilah pada Allah. Macam tu. Kamu kembalilah pada Allah. Itu hadiah terbaik daripada kemaafan yang saya bagi. Kamu kembali pada Allah. Adapun urusan kamu dengan saya dah maafkan. Sebab saya hanya seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang tak layak pun, tak wajar pun untuk bersengkang, bertegas sangat dengan apa dia, kamu berdosa dengan aku, kamu berdosa dengan aku. Sebaliknya kamu baliklah kepada Allah agar diri kamu diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nilai ubudiyah. Jadi nilai ubudiyah yang kita bincang ni sahabat-sahabat sekalian, inilah jalan kebahagiaan kita, ketenangan kita. Kenapa? Dah insya-Allah lalui hidup ni. Lalui hidup ni, buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Dengan rasa sukarela, gembira, bahagia. Kenapa? Sebab makna ubudiyah hamba kepada Allah. Maka hasbunallah, cukuplah pandangan Allah untuk kita, cukup. Suami tak puji, tak apa. Kalau nak sangat, minta. Bang, ini tak puji, puji sikit bang, minta je. Tak payah nak apa, nak jadikan konflik. Pendam. Benda boleh cakap kan? Cakap. Tak boleh cakap mulut, WhatsApp. Bang, hari ni tak puji saya. Puji. Cakap. Kalau itu sangat yang kita nak. Tapi bagi orang yang benar-benar nilai ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, subhanallah tuan-puan, terangkum dalam jiwa dia segala sifat mahmudah, sifat terpuji. Rasa cukup dengan Allah, takwa kepada Allah, takut kepada Allah, harap kepada Allah, ya, merasai kepandangan Allah, ihsan. Bila melakukan sesuatu, merasakan seolah Allah memerhatikan dia. Semua itu terkandung dalam jiwa yang ada nilai ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab masalah kita tuan-puan, masalah terbeban. Terbeban dengan hidup, terbeban dengan tanggungjawab, terbeban dengan ujian, terbeban dengan masalah. Macam-macam kita berikan istilah kepada apa yang berlaku dalam hidup kita. Namanya masalah, namanya ujian, namanya beban, namanya amanah. Tapi isunya bukan itu tuan-puan. Di mana nilai ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Nanti semuanya akan jadi baik-baik belaka. Akan jadi baik-baik belaka. Akan jadi mudah-mudah belaka, insya-Allah. Ini proses yang kita lalui dalam kehidupan kita. Nilai ubudiyah kepada Allah. Ustazah nak share satu pengalaman, ya. Ustazah cuba nanti kaitkan dengan cerita ubudiyah lah, ya.
Kalau tak mampu Zah kaitkan, tak apalah, ambil je lah ya, pengalaman ni. Okey. Puan-puan ada tak pengalaman macam ni? Perasan tak? Bila kita nak jadi baik kan, kita pun dah banyakkan amal soleh, banyak baca Quran lah, banyak sedekah lah, bangun malam lah, berzikir. Tiba-tiba rasa macam makin aku ni berzikir, makin aku ni beribadah, makin aku ni nak jadi baik, makin sakit pula hati ni. Dia jadi makin rasa nak marah dengan orang, makin rasa kecil hati, makin cepat trigger itu dan ini. Dia makin rasa resah. Dia kan ada satu titik tuan-puan dalam jenis perjalanan kita nak jadi baik tu, tiba-tiba rasa macam kenapa aku ni? Kenapa tiba-tiba habis trauma-trauma silam semua aku nak ungkit-ungkit ni? Kenapa tiba-tiba aku rasa nak marah, aku rasa dia ni lah yang salah, sebab dia lah ni aku menanggung beban hari ni. Tiba-tiba. Padahal hari tu dah settle elok dah. Dah maaf zahir batin dah raya tahun lepas. Tapi elok-elok nak jadi baik ni datang balik. Hidup balik. Sakitnya tu kembali balik. Marahnya tu datang balik. Pernah tak tuan-puan mengalami yang sedemikian? Sampai kadang-kadang kita rasa macam, ya Allah, payahnya nak jadi baik ni. Sebab apa? Macam ada gelora kat dalam. Asalnya elok. Siapa pernah angkat tangan? Kalau semua tak pernah, Zah skip lah, tak cerita lah yang ni. Masya Allah ya. Boleh jadi sebahagian kita pernah. Jadi benda tu pengalaman yang Ustazah pun pernah lalui tuan-puan sekalian. Biasanya dia berlaku masa bila tahu? Ramadan. Sampaikan tuan-puan sekalian, Ustazah pun macam nervous kalau nak masuk Ramadan. Saya pernah cakap dengan sahabat, dengan ataupun anak-anak memerhati atau sahabat memerhati, saya pernah kata, ya Allah, dah dekat nak Ramadan, takutlah. Sebab ingat pengalaman lepas-lepas. Bahkan tu Hajah Wani tu, sahabat saya tu pernah kata macam ni, Kak Cik, dah nak Ramadan, dah takut dah. Dengan dia pula takut untuk Ustazah. Anak saya pernah cakap, Umi, harap-harap Ramadan tahun ni okey kan Umi? Sama macam tu. Ramadan tu macam ada ujian. Dia macam ada ujian. Ataupun kita pergi umrah ke, kita pergi haji ke, dia akan ada benda yang macam tiba-tiba dia jadi meresahkan kita. Okey? Saya nak cakap pasal nilai ubudiah tadi kan, tapi nak bagi tahu pengalaman lah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau kita buat satu analogi, ya, macam kawan-kawan kita yang jual suplemen, dia kata ni elok untuk gaut lah, sikit lutut lah, sikit belikat lah, ya. Lepas tu kita ni pagi makan, petang makan, lepas tu gatal, lepas tu apa? Sakit lengoh, lepas tak boleh tidur. Cuba tanya balik tukang bagi suplemen tu, apa dia cakap? Oh, itu tindak balas. Tindak balas ubat. Akak jangan berhenti, Kak. Akak makan lagi. Tu elok tu, elok dia kata. Elok dia cakap. Ya? Itu tindak balas ubat. Makan, Kak. Akak jangan berhenti. Ni lagi sebotol dia cakap. Ya? Kita percaya dah cakap dia kan. Kita makan. InsyaAllah kalau itu memang serasi jadi ubat, hilang kesan tindak balas tadi. Betul tak? Jumpa balik dengan kakak tu, dia kata, macam mana? Ada gatal lagi tak? Dah, Alhamdulillah, dah tak gatal dah. Dah elok dah. Boleh tidur malam tak? Alhamdulillah, lena sekarang. Itulah, dia kata, elok suplemen tu. Benda tu make sense juga untuk Ustazah memahami perjalanan tazkiyatun nafsi untuk bersihkan diri kita. Ibaratnya tuan-puan, kita pun tak kenal diri kita yang sebenar. Yang kotor, lumpur itu dalam hati kita tu ibarat dah elok dah. Maksud elok tu memang dah duduk kat tempat dia. Tak pernah diusik-usik. Kat situlah lumpur likat tu. Boleh bayangkan lumpur yang likat?
Tak pernah diusik-usik. Kita tengok lumpur tu ada tapi tak pernah usik. Macam lumpur kat longkang kita. Longkang tak ada lalu air dah. Penuh lumpur. Tengok hari-hari. Satu hari kita ambil kayu. Kita godek dia. Bila kita nak bersihkan dia, kita godek dia. Apa yang berlaku? Bau dia naik. Busuk. Pada masa tu kita boleh rasa gatal-gatal juga. Kenapa? Dia kita dah kacau-kacau dah godek-godek dia. Makna molekul-molekul dia ke apa benda ke, dia boleh kena dekat tangan kita, dah kita kena gatal dan sebagainya. Itu adalah benda yang kita tengok dalam kehidupan kita, tuan-puan. Benda tu kotor. Kita biar je. Ya? Tak usik, tak berbau. Biar. Demikianlah. Ustazah rasa, tuan-puan sekalian, bila kita mulai nak membersihkan hati kita, nak menyucikan hati kita, Masya Allah, ibarat macam digoncang dalaman kita, pada masa itu bau dia keluar. Bau itulah datang dalam bentuk resah, gelisah, serba tak kena, rasa nak salahkan orang je. Dia rasa macam payah sangat nak jadi baik ni. Macam-macam. Mula mengeluh, mula kadang-kadang paling kita takut, wal-iyazubillah, rasa putus asa. Ada orang putus asa. Penat nak jadi baik. Dah solat dah itu dah mengaji dah. Tapi hati ni busuk juga. Ya, makin teruk ada. Kita nak memahami macam mana proses tazkiyah tu, tuan-puan. Memang dia akan keluar, dia akan terasa. Dan ini pengalaman ustazah baru je, tuan-puan, yang saya pergi umrah baru ni. Tu yang nak cerita ni. Sebenarnya point nak cerita yang ni lah. Ya. Elok-elok, tuan-puan. Elok-elok dah. Ya. Ustazah ziarah Nabi SAW. Asbab anak Ustaz pun ada kat sana. Ya. So ada urusan kat sana dengan anak-anak. Jadi pergi sana. Dan Alhamdulillah elok-elok. Tak ada masalah apa-apa, elok je. Macam biasa, macam orang lain. Tapi 2 hari sebelum balik, Allah goncang hati ustazah. Tak semena-mena je, tuan-puan. Tak semena-mena. Tak ada benda apa pun. Tiba-tiba rasa macam nak merajuk. Rasa macam, macam-macam lah hati ni. Macam-macam. Ya, tiba-tiba rasa nak diam, tak nak bercakap. Tiba-tiba rasa macam, entahlah tuan-puan, rasa macam aku menanggung beban daripada kesalahan orang lain. Itu saya terasa macam tu. Aku menanggung beban daripada kesalahan orang lain. Rasa macam tu. Rasa macam-macam, tuan-puan. Sampai jiwa kacau untuk sementara. 2 hari sebelum balik. Kenapa jadi kacau ni? Dah nak balik ni jadi kacau pula. Takkan ini hasil daripada umrah ziarah? Kenapa ni? Sampai suami ustazah WhatsApp. Nak tanya takut WhatsApp. Padahal sebilik WhatsApp pun dalam keadaan ustaz keluar dulu daripada bilik. Ustaz kata, nampak lain. Ada masalah apa? Apa yang tak kena? Kenapa bad mood? Macam tu. Maknanya orang perasan, tuan-puan, jiwa kacau. Masa tu ustazah macam lelah. Rasa macam, ya Allah, kenapa ya Allah, aku dah nak balik dah ya Allah. Kok mula-mula datang, tak apa lagi kan? Dah nak balik dah. Ya Allah, kenapa tiba-tiba jadi macam ni? Kenapa ni tiba-tiba rasa tak selesa, rasa macam-macam lah tuan-puan. Ustaz pun tak reti dah nak i'rab. Ya, nak describe macam mana rasa. Tapi tak selesa. Dia rasa macam, terasa macam Allah, ya Allah, susahnya nak jaga hati. Ya Allah, susahnya nak jadi baik. Ya Allah, susahnya nak dapat cinta engkau. Sampai terasa macam tu, susahnya ya Allah. Kenapa macam ni? Ya, lepas tu kita mudi. Rasa macam orang tu salah, orang ni salah. Macam-macam lah, ya. Dan ustazah memang terasa waktu tu, tuan-puan, macam-macam blur juga. Kenapa macam ni? Kenapa jadi macam ni? Sehinggalah mendapat jawapannya. Mendapat jawapannya. Sebab tak selesa. Ustazah pergi dekat depan kubah hijau kan. Makam Nabi SAW, duduk kat situ. Orang kata apa? Terjelepuk kat situ. Sebab nak masuk dalam raudah kena ada ada waktu dia terjelepuk. Dia sampai berdoa, wahai Allah, aku merayu dengan syafaat baginda Nabi SAW. Kalau hati ni menurut perkiraanmu sudah tak layak untuk dibersihkan,
kerana kotor, busuk, lumpuh, hanyir. Kau tolong gantikan dengan hati yang baru ya Allah. Sebab aku tak tertanggung untuk membawa, untuk menampung hati yang seperti ini dalam hidupku ya Allah. Sampai menangis berdoa. Tolong ya Allah. Dengan syafaat baginda Nabi SAW. Sebab kita terasa hati kita sedang digoncang oleh Allah. Yang busuk tu sedang keluar. Yang kotor sedang meluap-luap, terjeluap, tuan-puan sekalian, terpeluap. Sebab tu kita rasa resah, kita rasa serabut, kita rasa subhanallah, subhanallah. Ya, sampai Ustaz kata, ya Allah, pasti ada jalannya, ya Allah, pasti ada jalannya. Dan saat itulah sahabat-sahabat sekalian, ialah, macam nak kata ya, pada masa itulah Ustazah rasa bermakna sangat memahami makna ubudiyah. Kamu ni hamba. Kamu memang tak ada kekuatan apa-apa pun. Kamu dah lama jadi hamba kepada yang lain. Sebab itu bila kamu nak bawa diri kamu menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang fight berlaku, peperangan berlaku. Dan ia semua berlaku dalam diri kamu, dalam tubuh kamu, dalam hati kamu, dalam fikiran kamu. Sebab tu kamu rasa panas. Sebab tu kamu rasa resah. Ingat kamu hamba Allah. Kamu minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan putus asa. Sebab putus asa tu sifat iblis, syaitan. Allah sebut kepada orang-orang yang berdosa, ya, jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi untuk kalian yang memang nak mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Saat digoncang realiti sebenar hati kita kat dalam ni, jangan putus asa dengan Allah. Itu cuma cerminan Allah nak tunjuk. Ini gambaran hati kamu. Seminit aku goncang, kamu sudah kerasukan. Sesaat aku goncang, busuknya dah keluar. Sesaat aku goncang, kamu mulai tak stabil, merana kamu. Bayangkan kalau aku biarkan kamu kepada diri kamu sendiri, kepada hati kamu yang kotor, hati kamu yang selama ini memperhambakan diri kepada nafsu, habis ma'isyatan dhanka, hidup kamu akan lintang pukang. Sebab tu saya kata tuan-puan, dek kerana 2 hari yang macam tu, bila baca doa tadi, Allahumma innaka afun, Tuhan, ampun aku ya Allah. Jangan sampai berbekas. Jangan sampai terasa lagi kesan daripada salah silap aku. Ampun aku ya Allah. Jangan sampai terungkit lagi segala aib. Jangan sampai terdedah dan terbuka, baik di dunia apatah lagi di akhirat. Ampun aku ya Allah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Fa'fu anni. Dibaca, semakin hilang resah. Dibaca, semakin lapang. Dibaca doa tu, semakin tenang. Dibaca lagi dan merasai diri kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Biar kita kenal apa yang dah berlaku dalam hati, dalam diri kita. Masya Allah tuan-puan sekalian. Seolah-olah Allah angkat je. Angkat. Dah tak ada dah. Dah tak ada dah. Benda tu goncang sekejap je. Tak ada dah. Alhamdulillah. Asal kita ingat apa dia? Kita ni hanyalah menjalankan agenda ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak hidup di dunia untuk melangit, nak minta pujian orang, nak minta sanjungan makhluk. Tak. Ya, tidak untuk mengharap ganjaran balasan apa benda lah yang bersifat duniawi, tak. Kalau itu sangat payah tuan-puan. Kalau nak disuruh hidup kamu ni kena cari pandangan orang, susah. Betul saya cakap, tu sangat susah. Sebab apa? Sebab orang ni matanya 2 ke depan. Jadi nak kena melintah depan orang, nak kena tunjuk kat orang, nak kena ambil perhatian orang, sangat susah. Tapi subhanallah, maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu dapatkan pandangan Allah, Allah Al-Basir, Allah yang maha melihat. Kamu buat dalam kegelapan malam pun Allah tahu. Kamu buat amalan hati pun Allah tahu. Kamu buat tanpa pengetahuan manusia pun Allah tetap tahu. Betapa ringan
betapa tenang, betapa mulianya mengharapkan pandangan Allah. Tapi kerana tidak menjadi hamba Allah yang sebenar, kita sanggup bersusah payah kalut malut untuk benda yang susah, iaitu mencari pandangan makhluk. Susah. Sangat susah cari pandangan makhluk. Sebab apa? Sebab makhluk ni kita tunjuk-tunjuk dia tidur pula. Kita tunjuk-tunjuk dia lupa. Tak ke susah tu? Tapi Allah tidak pernah lupa, tuan-puan sekalian. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Tapi heran, kita sanggup memperhambakan diri untuk makhluk, cari pandangan makhluk, sedangkan mudah kan mencari pandangan Allah banding dengan nak dapatkan pandangan makhluk. Tapi kita selalu silap dah semua. Sebab apa? Sebab silap yang kat sini ni. Silap faham kita dengan kehidupan beragama ini. Jadi sahabat-sahabat sekalian, Ustazah rasakan 2 hari sebelum balik kan, dan ia berakhir dengan dalam kapal terbang. Dalam kapal terbang tu, masa saya dalam kapal terbang nak balik Malaysia, malam. Kalau Madinah, dia malam yang ke-25. Kalau Malaysia, malam 24. Jadi Ustazah ambil yang Madinah lah, perkiraan ganjil lah. Malam 25. Biasanya kita kan penat kan, kalau dalam kapal terbang tu, Ustazah dengan penakut dengan apa segala, suka tidur lah dalam kapal terbang. Tapi Ustazah kata, bukan kata, tak plan pun. Cuma tak ngantuk. Allah tolong kita tu, kita tak ngantuk. Dan Allah tolong kita tu, kita tak penat. Kita tak ada rasa nak tidur, tak ada. Jadi Ustazah pun pergilah ambil wuduk kan, ya. Tak apalah, kita buat macam biasalah, solat dalam kapal terbang. Solat tarawih apa semua dalam kapal terbang. Subhanallah, itu menjadi pengubat kepada yang saya cakap yang 2 hari yang Allah goncang tu. Sampai Ustaz mulakan dengan minta maaf dengan Ustaz dululah. Dekat dalam kapal terbang tu. Okey bang, minta maaf baik-baik mood semua tu, tak ada apa pun, minta maaf. Lepas tu Ustazah pun teruskan solat dan berdoa pada Allah. Pada masa itulah merayu cakap dengan Allah, ya Allah, tengok keadaan diri aku ni, kalau kau biar sesaat macam tadi kan, kau biar macam tu pada nafsu aku, pada diri aku, kau tak tolong, kita tak rosak daripada luar, kita rosak dari dalam. Nampak tuan-puan? Jangan kata orang luar merosakkan kita, tak. Dari dalam kita akan rosak. Fikiran kita akan merosakkan kita. Emosi kita akan merosakkan kita. Sangkaan buruk kita akan merosakkan kita. Jangan kata orang luar yang merosakkan kita, tak. Dari dalam. Lebih buruk daripada orang luar merosakkan kita. Sekiranya kau tak tolong aku, ya Allah. Sekiranya kau tak pandang aku dengan rahmat-Mu, ya Allah. Maka merayulah sebagai seorang hamba, ya Allah, aku tidak ada apa-apa pun. Aku bukan sesiapa pun. Cuma mengharap engkau mengiktiraf aku sebagai hamba-Mu. Berdoa. Sebab doa itu juga adalah satu bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa dalam keadaan kita dah rasa dah sulitnya, kalau Allah biarkan kita pada nafsu kita, pada keadaan diri kita yang tadi tu, yang berdosa, yang lemah dan sebagainya, maka doa kita lebih kuat. Doa kita lebih betul-betul. Doa kita lebih bersungguh. Dan Alhamdulillah, ya, Allah angkat dengan mudah aja. Tak ada apa pun sebenarnya. Cuma Allah nak tunjuk, nak bagi rasa. Macam mana rasa dia? Biar kamu kenal. Tahu keadaan dalaman diri kamu. Itu baru Allah tunjuk sikit, belum tunjuk banyak lagi yang busuk, yang berkarat, yang berlumpur dalam hati kamu. Menyebabkan kita, tuan-puan, tak main-main untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banding, kita rasa selesa. Oh, aku ibadah banyak dah Ramadan ni. Ya, siap kira tu. Tulis. Malam pertama 20 rakaat, malam kedua 20 rakaat. Oh, puas hati lepas tu tengok. Dah Quran dah khatam, ini dah. Okey, tak ada hal. Sekarang prepare raya. Tu apa? Bukan tak bagus dah ibadah yang buat. Tapi kita sebut tentang ubudiyah. Ubudiyah bukan semata-mata nilai ibadah.
Bukan itu rasa hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Lalu kita rasa tak ada air mata dah untuk malam 26, malam 27, malam 28. Sebab apa? Settle belaka dah. Siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Jadi tak rasa bahagian kita untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Ya? Tapi hati seorang hamba, Allah nak bagi rasa apa? Kamu jangan rasa kamu baik. Kamu jangan rasa kamu hebat. Kamu jangan rasa kamu hebat sangat dengan amalan-amalan yang kamu buat sampai kamu lupa. Itu rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang patut kamu syukuri. Yang patut kamu menangis. Kerana nak jadi hamba Allah yang bersyukur. Lebih susah lagi tuan-puan sekalian. Subhanallah. Dan ustazah pun bersyukurlah pada Allah. Sebab apa? Alhamdulillah Allah goncang 2 hari sebelum balik. Jadi banyak benda yang menjadi pengalaman spiritual antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kita rasa setiap saat tu nak minta ampun dengan Allah. Ya? Dan kita tahu setiap yang Allah takdirkan itu pasti ada hikmah dia. Allah nak suruh kita belajar sesuatu. Tapi kita ni tak sabar. Doa nak jadi baik, kalau boleh terus jadi malaikat, terus jadi wali. Tapi proses tu tuan-puan sekalian, jatuh bangun dia untuk jadikan kita orang yang lebih baik, sebab nilai yang kita nak pergi adalah nilai ubudiyah, penghambaan diri, pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mendokong nilai ubudiyah ini adalah istiqamah. Istiqamah. InsyaAllah mudah-mudahan bulan Syawal sekali lagi khatam Quran. Boleh? Bulan Muharram sekali lagi khatam Quran. Rabiul Awal sekali lagi khatam Quran. Bulan apa lagi? Safar sekali lagi khatam Quran. Rajab sekali lagi khatam Quran. Kenapa? Kita membawa nilai istiqamah. Sesuatu yang kita dah buat, dah tanam, dah didik. Subhanallah. Bukan senang didik nafsu tuan-puan. Bukan senang. Tapi Allah mudahkan dengan jalan ibadah puasa ni. Puasa ni memang nak melemahkan nafsu. Ya? Lepas tu dari sehari ke sehari kena puasa, puasa lagi. Kalau puasa sunat pun ada kat selang-seli. Puasa Ramadan ni tak ada. Ya, 30 hari straight. Nak bagi apa? Nak tekan nafsu kita. Nak lemahkan nafsu yang kuat. Tiba-tiba kita tidak rasa untuk mensyukuri nilai pendidikan ini dengan jalan istiqamah. Sebab kalau nafsu tu kembali gagah, kembali kuat, kembali dia menguasai diri kita, Allahu Akbar, lelah kembali kita tuan-puan dalam perjalanan kita untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pegang nilai istiqamah ni. Apa yang kita dah buat dalam bulan Ramadan ni, teruskan. Qiyamul Lail, teruskan. Saya sharekan macam mana qiyam dekat Madinah ya. Yang tahun ni lah. 10 rakaat tarawih. Biasanya habis dalam pukul 10 suku atau 10.30 malam. Kemudian rehat sekejap. 12.30 tepat start tahajud. Tahajud 10 rakaat. Lepas tu barulah witir. 3 rakaat, 2 salam. Ya. Kalau start 12.30 tu sampai 2.30. Lebih kurang. 2 suku ke 2.30. Maknanya, kalau kita buat macam Imam Masjid Nabawi buat kan. Baca panjang-panjang. Rokoknya lama. Iktidalnya lama. Sujudnya lama. Duduk antara 2 sujudnya lama. Lama. Semua lama. Baru 2 jam. Tak sampai. Yang ustazah rasa nak kongsikan tu tuan-puan, cara dia solat tahajud tu. Solat tahajud berdiri lama. Lepas tu rokok. Rokoknya lama. Lepas tu iktidal. Iktidal ni memang lama. Sujud lagilah lama. Duduk antara 2 sujud pun lama. Jadi untuk 2 rakaat tu puas-puas. Menyebabkan ustazah esok pagi tu buka kitab juga nak tengok bacaan apa kan ya. Yang sepatutnya, yang sewajarnya masa rokok kan ya.
Kalau sujud tu kita tahulah kita doa je lah kan ya. Sampai saya tengok juga, sebab saya nak ambil jugalah doa-doa yang maksur kan, yang Nabi baca, Nabi SAW baca. Sampai tengok rujuk kitab besok pagi tu. Kenapa? Sebab nak bagi doa yang maksur juga dalam rokok, i'tidal semua tu. Nak bagi tahu sahabat-sahabat, subhanallah, puas dan tenang sangat memberi masa kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mungkin kadang-kadang benda tu boleh buat kat sana je kan, ataupun bulan Ramadan je. Habis Ramadan, dah tak ada dah la salam wala kalam. Tak ada dah witir. Ya, witir tu bincang masa Ramadan je. 1 Syawal kira goodbye lah witir. Tunggulah Ramadan tahun depan pula. Dan bila kita tahajud ya, macam tu kan. Masa mula-mula tu hari Ustaz tak tahu apa sangat nak baca tu. Ustaz tasbih je lah. Masa sujud, masa rokok, tasbih. Tambah dengan subhanallah wa bihamdi. Semua ayat-ayat tasbih. Doa-doa tasbih. Subhanallah wa bihamdi, adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midari kalimati. Sebab memang rokok ni untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala, bertasbih pada Allah. I'tidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Lepas tu saya tambahlah Rabbi zidna wala tanqusna wa akrimna wala tuhinna wa'atina wala tahrimna wa athirna wala tu'thir alaina wardina warda'anna. Pun imam tak sujud lagi. Panjangnya i'tidal. Ya, lepas tu sujud tu boleh sampai habis baca Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa as'aluka ma sa'alaka bihi 'abduka. Panjang doa tu. Imam tak bangun lagi. Subhanallah. Rupa-rupanya tuan-puan sekalian sangat indah kita berlama-lamaan dalam ibadah solat ya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nilai yang kita bawa adalah aku ini adalah hamba Allah. Mudah-mudahan ibadah yang aku buat ini menambah lagi nilai ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jaga istiqamah tersebut. Al-Quran, ya, qiyamul lail, sedekah. Sedekah kita tuan-puan, sedekah dengan rasa diri hamba. Jangan rasa kita memiliki, tapi rasa kita dipilih oleh Allah kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bagi sedekah. Boleh saja Allah nak takdirkan orang lain yang diberikan bahagian, ya, dapat harta yang banyak kemudian sedekah. Jangan sombong ketika mana memberikan sedekah. Rasa bila kita bagi sedekah, orang tu kena tunduk pada kita. Orang tu kena kenang budi kita. Jangan, kita hamba Allah. Yang kita berikan adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kitalah yang dengan kasih sayang Allah, Allah pilih jadi laluan. Kalau tak jadi laluan, kita tak dapat pahala. Tapi sebab Allah nak bagi kita pahala, nak gugurkan dosa kita, Allah pilih kita menjadi laluan. Padahal Allah boleh pilih yang lain-lain juga untuk menjadi laluan kebaikan tersebut. Jangan lakukan ibadah dengan rasa sombong, takabur, sebab itu menghilangkan nilai ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah kiranya sahabat-sahabat sekalian yang ustazah mengingatkan diri ustazah juga, ya, dan juga semua yang hadir yang mendengar. Ramadan akan berlalu insya-Allah, tapi kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala, maka nilai ubudiyah dan nilai istiqamah ini pegang baik-baik, insya-Allah kita akan dapat melayari kehidupan ini dengan perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Banyak sangat formula-formula hidup tu kita kena faham. Ya, kalau tak kita banyak salah faham, salah sangka. Salah sangka sakit hati. Tapi kalau benar-benar faham, sangkaan baik, tenang hati. Ya, jadi jaga benda-benda seperti ini tuan-puan sekalian. Mudah-mudahan kita semua beroleh ketenangan, kebahagiaan, ya, dalam perjalanan hidup kita untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.